Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat Yang Berusaha, Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Hirwani Hussein, Pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi, Encik Muhammad Syazwan Muhammad Sharif, Ketua Unit Pemindahan Teknologi selaku penceramah kita pada kali ini. Buluh diasah, salinan disemat, gubahan diolah, baru berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang ke sesi taklimat peminat UKM bagi tahun 2022. Untuk makluman semua, soal kod kehadiran akan dipaparkan di program ini. Oleh itu, saya mohon hadirin hadirat sekalian untuk kekal bersama kami sehingga akhir program. Sebagai tanda sekian dan bagi merancangkan lagi program ini, mohon para hadirin untuk membuka kamera. Bukan rumput, sebarang rumput. Rumput penghias, tepi halaman. Bukan jemput, sebarang jemput. Jemput memohon, tepi haluan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan penyelidik dan masa pada pagi ini datang ke sesi taklimat berkaitan dengan pemula at UKM. Jadi seperti mana yang telah ditunjukkan sebentar tadi kan, program pemula adalah merupakan satu program yang membolehkan para penyidik dan menubuhkan syarikat pemula ataupun syarikat startup dan juga syarikat terbitan. Inisiatif ini pada mulanya telah bermula pada tahun 2009 lebih dengan tubuhnya UKM Teknologi Sdn Bhd ataupun dikenali sebagai UKM Tech yang bertindak sebagai syarikat pemindahan teknologi. Jadi fokus untuk aktiviti pengkomersialan adalah berkaitan dengan teknologi dan juga penyelidikan daripada UKM kepada pasaran. Universiti Kebangsaan Malaysia telah menyambut baik inisiatif daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi dalam usaha untuk merancangkan ekosistem usahawanan yang berteraskan teknologi. Jadi selaras dengan itu, program pemula ini telah diwujudkan untuk membolehkan dasar dan sasaran KPT berkenaan dapat dicapai dengan lebih cepat dan juga teratur. Dengan suntikan nafas baru yang telah diberikan, program pemula ini dapat membantu menambah baik ekosistem syarikat berkaitan dengan startup dan juga pada masa sama dapat membantu penyelidik Universiti Kebangsaan Malaysia dapat mengetahui kaedah ataupun teknik yang betul dalam memulakan syarikat startup. Pusat Inovasi juga mendapat kerjasama dengan Pusat Sesmed dalam penyediaan modul, dan juga kita juga telah mendapat kerjasama daripada Akademi Cyber Technopolis dengan penyediaan ruang khas dan juga dilengkapi dengan fasiliti tambahan bagi membolehkan syarikat startup ini dapat diwujudkan. Sehingga kini kita terdapat 10 aspek dalam 10 syarikat untuk terlibat dalam syarikat pemula at UKM ni. Jadi saya berharap dengan usaha yang telah dijalankan ini dengan kerjasama daripada rakan-rakan penyelidik yang ada di sini dapat membolehkan lebih banyak syarikat startup dapat diwujudkan dan juga pada masa yang sama dapat membantu ekosistem especially berkaitan dengan usahawanan dengan lebih mapan dan juga bersaing. Sekian daripada saya dan saya berharap semoga maklumat berkaitan dengan pemula at UKM ini dapat memberi. Terima kasih Dr. Wan Hirwani di atas ucapan yang diberikan. Untuk makluman hadirin sekalian, program pemula at UKM ini adalah satu program yang membolehkan para penyidik UKM khususnya untuk menubuhkan syarikat pemula ataupun startup maupun syarikat terbitan ataupun lebih dikenali sebagai spin-off. Inisiatif ini sebenarnya telah bermula sejak dari tahun 2009 dengan tertubuhnya UKM Teknologi Sdn Bhd yang bertindak sebagai syarikat pemindahan teknologi yang berfokus kepada aktivitas pengkomersialan
dan perniagaan berasaskan teknologi hasil pendidikan dan inovasi UKM. Jadi hadirin hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Muhammad Syazwan Muhammad Sharif bagi meneruskan sesi taklimat ini. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Sebelum tu saya minta untuk admin terlebih dahulu untuk naikkan saya sebagai co-host lah untuk saya share the slide pertemuan ini. Dah naikkan Cik Muhammad Syafiq ke co-host. Okey. Jadi untuk mengelakkan kita nak pastikan kelancaran lah sesi pagi ni, and then kita nak make sure tiada gangguan sepanjang tempoh taklimat dilakukan. Saya minta kepada mereka untuk yang belum mute lagi, kita boleh mute terlebih dahulu supaya kita tak ada interference. Kemudian kita akan ada sesi soal jawab lepas ni. Masa tu nak tanya-tanyalah. Sebab dia something new yang kita cuba propose kepada universiti. Jadi mungkin akan ada banyak pertanyaan dan juga persoalan daripada Prof, Dr, sidang hadirin yang saya hormati semualah. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua warga UKM yang telah menghadiri sesi taklimat berkaitan dengan program pemula. Jadi tak perlu saya nak jelaskan dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan apa itu pemula at UKM, tapi secara asasnya adalah program startup yang kita beri nafas baru dalam konteks yang baru dengan semangat di mana kita nak menyerahkan semula pengkomersialan ini kepada para penyelidik yang mempunyai produk dan inovasi yang berpotensi untuk dikomersialkan, bukan di peringkat Malaysia sahaja hingga ke peringkat global. Baik, secara umumnya pengenalan bagi syarikat pemula ini adalah syarikat startup, artinya syarikat sendirian berhad yang ditubuhkan oleh staf UKM atau pelajar UKM tidak lebih dari 3 tahun. Jadi dia boleh syarikat yang sedia ada ataupun syarikat yang nak baru tubuh. Tapi kalau syarikat yang usianya telah melebihi 3 tahun, dia bukan dalam kategori ini. Dan terlibat dalam pengkomersialan hasil penyidikan UKM. Itu adalah keyword utama di mana kita nak mesti berkaitan dengan hasil penyidikan UKM serta beroperasi dalam premis inkubasi syarikat pemula UKM. Di mana satu ruang yang disediakan dengan kerjasama kami dengan Institute for IR di UKM, dalam kampus UKM. So untuk kategori penglibatan dan juga syarat-syarat, penubuhan syarikat pemula terbitan universiti ini dibagi kepada 3 kategori. Pertama adalah staf UKM. Yang seterusnya adalah pelajar siswazah UKM dan juga pelajar pasca siswazah UKM. Jadi saya mohon kerjasama sidang hadirin dan hadirat untuk lebih berkaitan dengan syarat-syarat penubuhan ini kerana ini adalah syarat wajib. Di mana penilaian di peringkat permohonan kita akan tengok syarat wajib ni, jika tidak penuhi maka mereka ini tidak layak untuk memohon sebagai syarikat pemula. Jadi untuk staf UKM, pertama sekali adalah staf akademik grade 53 atau 54 ke atas. Staf bukan akademik berdasarkan pengalaman, di mana mempunyai pengalaman dalam pengkomersialan dan terlibat secara langsung dalam pendidikan. Taraf pelantikan tetap, mesti tetap dan mencapai sekurang-kurangnya 85% markah penilaian tahunan. Dan kita hanya buka kepada warga negara Malaysia sahaja. Seterusnya untuk pelajar pra-siswazah berada di tahun kedua pengajian dan ke atas, prestasi pengajian sekurang-kurangnya 2.5 ke atas berstatus warga negara Malaysia. Untuk pasca siswazah pula, dibenarkan pada tahun pertama pengajian, purata nilai grade kumulatif PNGK adalah 3.0 ke atas. Dan PNGK 2.99 ke bawah dengan pengalaman pekerja 2 tahun. So dia antara dua lah, sama ada pointer 3.0 ke atas atau pointer 2.99 ke bawah tapi ada pengalaman kerja. Tapi kalau tak ada pengalaman bekerja, perlu mendapatkan surat sokongan daripada dekan ataupun pengarah institut di mana pelajar ini belajarlah. Sama ada dia belajar di Aiman contohnya, dia perlu dapatkan pengarah dari Aiman untuk approve, membenarkan dia untuk terlibat. And then satu lagi dia punya syarat wajib adalah mesti warga negara Malaysia. Dan jenis-jenis perniagaan adalah pertama, perniagaan berteraskan penyelidikan. Kedua, harta intelek atau know-how. Ketiga adalah perniagaan berteraskan kepakaran penyelidik atau pelajar. Tapi jika ia berkaitan dengan consultation, kita tidak benarkan untuk tumbuh di bawah program pemula at UKM. Kerana perundingan dia di bawah jurisdictions UKM Pakaruding. Jadi dia khusus kepada produk dan inovasi selain daripada perundingan.
Okey, untuk prosedur permohonan. Okey, langkah pertama, dokumen yang perlu dilengkapkan adalah borang permohonan penubuhan syarikat pemula atau syarikat terbitan universiti, maklumat produk atau teknologi yang bakal dikomersialkan, dan antara key point yang kita akan nilai untuk kelulusan bagi penubuhan syarikat pemula adalah CV ahli kumpulan atau anggota syarikat, pembuktian prestasi pencapaian KPI tugas hakiki yang diperaku oleh dekan atau pengarah, serta pelan perniagaan. Untuk pelan perniagaan ini kita ada sediakan template untuk penyidik-penyidik rujuk. Tapi jika penyidik-penyidik ataupun pemohon-pemohon ada proposal yang lebih bagus, pelan perniagaan yang lebih bagus, kita tiada halangan untuk mengemukakan pelan perniagaan tersebut. Cuma elemen terpenting dalam pelan perniagaan yang dilihat oleh jawatankuasa dan juga urus setia dan juga panel penilai adalah setiap pelan perniagaan mesti ada 4 komponen pertama. Yang pertama adalah mesti mempunyai kajian pasaran berkaitan dengan produk yang hendak dikomersialkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada maklumat berkaitan dengan anggota syarikat, jelas berkaitan dengan anggota syarikat. Yang ketiga, mesti mempunyai pelan pemasaran yang komprehensif di mana penilai dan juga jawatankuasa boleh melihat kebolehlatsanaan pelan pemasaran yang akan dikemukakan. Dan yang paling penting sekali, mesti ada unjuran keuangan. Jadi untuk pelan perniagaan, kita akan lihat 4 komponen utama ini. Di samping itu, kita juga akan kemukakan contoh pelan perniagaan untuk dirujuk oleh pemohon-pemohon untuk penyediaan pelan perniagaan tersebut. Seterusnya akan ada sesi pembentangan dan penilaian permohonan oleh jawatankuasa penubuhan syarikat universiti pemula atau terbitan. So bila kita dah mohon, urus dia akan semak dulu syarat-syarat wajib berkaitan dengan permohonan yang saya telah terangkan sebelum ini. Kemudian baru kita bawa kepada sesi perbentangan. So selepas perbentangan, jika tiada masalah ataupun produk ataupun pengkomersialan itu kita tengokkan boleh dilaksanakan feasible for commercializations, kita akan luluskan. Jika tidak, kita akan nasihat untuk penambahbaikan. So bila kita luluskan, kelulusan penubuhan syarikat terbitan dan universiti, kita akan bagi tempoh kepada warga UKM mana yang belum pemohon-pemohon, di mana belum ada syarikat lagi, kita akan bagi tempoh 3 bulan daripada tarikh kelulusan untuk menubuhkan syarikat. Mana yang dah ada syarikat, boleh terus mendaftarkan syarikat tersebut untuk masuk dalam ekosistem pemula at UKM ini. So mana yang dah ada selesai kita buat dan dapat kelulusan semua, kita akan buat pelaksanaan teknologi dan company boleh beroperasi sebagai syarikat pemula UKM. So kita akan edarkan juga garis panduan ini di dalam website kami lah. Garis panduan penubuhan syarikat pemula, startup dan syarikat terbitan untuk penerangan lebih komprehensif berkaitan dengan syarikat pemula ni. Yang ini hari ini kita bentangkan secara ringkas berkaitan dengan apa itu syarikat pemula, apa prinsip untuk syarikat pemula ini. So yang ini antara kita punya timeline ataupun pergerakan syarikat pemula ini sehingga menjadi sebuah syarikat yang matang, dan juga apa bantuan serta bimbingan yang kita akan beri kepada penyelidik. So pada fasa pertama, seedling atau ideations dan incubation, 2 fasa pertama ini kita akan bekerjasama dengan rapat bersama-sama dengan SESMED, di mana kita akan provide entrepreneurial training, corporate governance training, company SSM registration and maintenance, and then startup fundraising. Kita akan bantu untuk komponen tersebut. SESMED akan bantu. Manakala pusat inovasi, kita akan bantu daripada segi IP registration, UKM startup registration, dan juga insentif yang akan kita berikan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam program ini. So untuk fasa seedling, peringkat awal hingga incubation. So sampai kepada fasa growth, di mana syarikat telah mula menjana keuangan mereka dan mula menjana profit, kita akan bantu daripada segi entrepreneurial training. SESMED akan bantu daripada segi entrepreneurial coaching and mentoring in terms of scaling up dan sebagainya. Dan kita akan bantu daripada segi marketing and promotions. Seterusnya, kami di Pusat Inovasi untuk fasa growth, maturity ataupun spin-off, company ini boleh matang dan boleh tingkatkan skala pengeluarannya, kita akan bantu daripada segi pre-commercialization fundraising. Kita akan lihat potensi-potensi dana-dana yang boleh kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat pemula ni untuk kita tingkatkan funding ada pada syarikat tersebut. Dan kita akan bantu daripada segi scaling up fundraising. Dan kita akan bantu matchkan dengan venture capital dan juga pelabur-pelabur venture capital ni untuk bantu tingkatkan keupayaan syarikat ni. Dalam masa yang sama, kita akan
pantau prestasi syarikat ke arah untuk kita pastikan syarikat-syarikat ini boleh beroperasi dengan jayanya dalam mengkomersialkan hasil pendidikan universiti. So itu secara keseluruhan di peringkat awal. So kita terus kepada proses pendaftaran ataupun carta alih pengguna TTMS ataupun sistem yang kita gunakan untuk mendaftar sebagai syarikat pemula. So kita akan ada halaman pengguna baru. So ini dia punya muka masuk dia. So kena daftar, pendidik kena daftar email dan juga kata laluan. So ini proses pendaftaran. Bagi akses kali pertama, pengguna perlu lengkapkan maklumat pendaftaran. Di laman utama terdapat petang daftar pengguna baru dan log masuk. Siapa yang baru masuk kena daftarlah. Siapa yang dah ada akaun boleh terus log masuk untuk proses seterusnya. So, bila dah daftar, dah log masuk, dah ada akaun, kemudian kita akan bergerak kepada kemaskini maklumat. Di sini kita akan minta untuk pemohon untuk mengemaskini maklumat berkaitan dengan alamat email, nombor kad pengenalan, UKM per, nombor matriks jika pelajar, fakulti dan juga status permohonan, alamat semasa dan sebagainya. Kemudian tekan butang simpan. Kena simpan lah, takut hilang pula dokumen ni nanti. Kemudian kita akan ada permohonan baru di dashboard. Maksudnya dalam sistem tu akan keluar dalam dashboard sistem tersebut berkaitan dengan permohonan baru. So boleh klik butang permohonan baru tu untuk melengkapkan maklumat ahli. So boleh lengkapkan maklumat ahli. Dan untuk ahli syarikat pemula ni dia tak terhad kepada warga UKM sahaja. So siapa-siapa ada business collaborators daripada luar, and then rakan-rakan industri daripada luar yang nak bekerjasama untuk menubuhkan syarikat pemula ni, kita galakkan. Dan itu adalah added advantage dalam proses kelulusan. Maksudnya ada orang pakar bisnes dalam struktur anggota syarikat tersebut. Dan itu antara antara added value lah yang kita akan nilai. Dan kita akan tengok setiap ahli pasukan dalam penubuhan syarikat pemula ni, mereka yang betul-betul berpengalaman dan mampu untuk membawa syarikat pemula ni kepada satu fasa yang matang untuk melakukan aktiviti pengkomersialan. So boleh lengkapkan komponen-komponen, lengkapkan nama ahli, nombor IC dan sebagainya, tekan butang simpan dan tekan butang seterusnya. Kemudian maklumat teknologi. Maklumat teknologi ni adalah maklumat produk ataupun inovasi yang hendak dikomersialkan dalam syarikat pemula ni. So kena terangkan daripada segi nama, kategori harta intelek, pilihan kategori, nombor perfailan dan juga ringkasan teknologi. So kena maklumkan supaya kita dapat tengok produk apa yang akan menggunakan syarikat startup ini sebagai vehikel untuk tujuan perkomersialan. Kemudian kita akan simpan dan klik seterusnya. Kemudian muat naik dokumen. So untuk muat naik dokumen, pastikan dokumen-dokumen yang kita muat naik tu seperti yang kita senaraikan dalam sistem tersebut. Maksudnya kena ada CV permohonan, kena ada CV anggota syarikat, kena ada business proposal ataupun business plan, anggaran unjuran keuangan syarikat. Kalau tak ada, kita boleh sekalikan dalam business proposal tersebut. Sebab dalam business plan mesti ada cash flow. So kita nak tengok viability business tersebut berdasarkan cash flow yang dilampirkan dalam business proposal tersebut. Kemudian antara yang paling penting sekali adalah laporan prestasi tahunan jika staf UKM. So kita nak tengok. So kita tak nak bila keterlibatan dalam syarikat pemula ini akan mengganggu prestasi tahunan penyidik-penyidik UKM ataupun staf UKM. Pada pelajar pula kena letak PNGK seperti apa yang saya dah explain sebelum inilah. Kemudian kita akan ada borang kebenaran dekan dan ketua jabatan dan juga borang lepasan tanggungan ataupun indemnity. Setelah selesai muat naik, boleh simpan dan seterusnya pengguna akan lihat halaman kertas kerja di dashboard setelah mereka selesai melakukan permohonan baru. So langkah-langkah kertas kerja, tekan butang simpan dan hantar dahulu, kemudian akan tertera notifikasi yang berwarna merah seperti dalam gambar di bawah. So dalam tu ada status semak kertas kerja, tekan link semak kertas kerja, kemudian tekan butang kertas kerja baru dan lengkapkan ringkasan komponen-komponen yang ada dalam kertas kerja tersebut. Ada ringkasan idea perniagaan, objektif, misi kunci kejayaan perniagaan dan juga ringkasan pelan pemasaran. So kita dah ada business plan tadi.
kita ada dalam bentuk ringkasan dalam sistem ni yang perlu diisi oleh pemohon. Kemudian tekan butang simpan dan seterusnya. So langkah-langkah kertas kerja kena lengkapkan maklumat dalam teknologi, produk atau perkhidmatan pada ruang disediakan. Dan setiap slide ni akan ada tekan butang simpan dan seterusnya supaya nanti kita tak nak dalam proses pengisian bila komputer tu tutup ke and then ada masalah elektrik tak ada dan sebagainya, dah isi banyak-banyak dan dokumen tersebut hilang. Jadi kita minta setiap page yang diisi mesti tekan butang simpan dan seterusnya. Okey, kertas kerja pula lengkapkan maklumat kepada strategi pelaksanaan pada ruangan yang disediakan. Kemudian lengkapkan pula maklumat dalam pelan strategi sumber manusia pada ruangan yang disediakan. So dekat sini akan ada dua komponen. Pertama adalah kredibiliti anggota syarikat and then strategi sumber manusia. Kredibiliti anggota syarikat ni kita nak tengok setiap ahli dalam pasukan penubuhan syarikat startup ni ada kredibiliti tak? Daripada segi technological know-how dan daripada segi pelaksanaan perniagaan itu sendiri. So kita memang nak this particular startup very good startup and then very robust in terms of commercialization. Kita tak nak company-company ni bila venture into real business dia jadi invalidated dan sebagainya. Kita nak this company will sustain. Sebab tu kita nak tengok credibility anggota syarikat. Kemudian strategi sumber manusia, siapa yang akan dimasukkan dalam syarikat tersebut dan macam mana strategi syarikat in terms of mengembangkan operasi sedia ada dan mendapatkan tenaga kerja daripada segi melaksanakan operasi syarikat. Dan last sekali yang paling penting adalah perakuan pemohon. Untuk perakuan pemohon, kena tekan butang semak pemohon, kemudian tekan butang lihat, kemudian tekan seterusnya hingga sampai kepada halaman perakuan pemohon. So dekat halaman perakuan pemohon ni kena tik perkara 1 dan 2, baca terlebih dahulu, kemudian simpan dan hantar. So selesai kepada perakuan pemohon, urus setia akan dimaklumkan bahawa ada permohonan yang dilengkap untuk kami semak di peringkat urus setia. So urus setia akan semak dan melihat semula kepada syarat-syarat wajib yang telah saya jelaskan sebelum ni. Jika tidak memenuhi syarat-syarat wajib itu, kita akan tolak permohonan tersebut dan penyelidik akan dapat pemakluman daripada sistem ni. So kena tambah baik kertas kerja ataupun buat perancangan barulah berkaitan dengan pelaksanaan syarikat startup itu sendiri. Selesai daripada penilaian oleh jawatan kuasa, baru kita bawa kepada penilai. So penilaian akan menilailah komponen-komponen yang akan dinilai adalah daripada segi kertas kerja, pelan perniagaan tersebut. Maksudnya daripada segi syarat wajib, di peringkat urus setia dah semak dan telah peraku, kemudian akan bawa kepada penilai untuk lihat perniagaan itu sendiri dan kebolehlaksanaan perniagaan itu. So selesai penilaian, baru kita bawa kepada jawatan kuasa untuk perakuan sebelum diluluskan oleh pelulus. Setelah diluluskan, baru kita maklumkan kepada penyelidik untuk menubuhkan syarikat ataupun mendaftarkan syarikat yang sedia ada. Dan syarikat sedia ada tu usia dia mesti tidak lebih 3 tahun. Okey, itu sahaja. Terima kasih. So Alhamdulillah kita dapat selesaikan taklimat pagi ni dengan cepat. So kita buka untuk sesi soal dan jawab. Salam So sejahtera. boleh bertanya. Boleh saya tanya? Ya, saya Dr. Lim dari FST. Saya ingin bertanya tentang nombor 1 ialah bila kita buka syarikat ni, dia akan ada IP kan. So IP tu number 1, ada tak kita kena charge for licensing tu? Okay, number 2 is that sekiranya ada syarikat luar yang ingin collaborate dengan kita untuk membuka syarikat startup ini, adakah ada licensing fee juga kepada syarikat yang bekerjasama ni? Baik, saya akan jawab satu persatu soalan tersebut. Yang pertama, kalau penyelidik tumbuhkan syarikat startup ada licensing fee ke tidak? Ada. Secara terperincinya nilai licensing fee itu dinyatakan dalam garis panduan tersebut. Nanti kita akan buat edaran dan penyelidik boleh baca, pemohon boleh baca dan semak nilai pelisenan tersebut. Dan jika ada industri yang nak collaborate dalam syarikat pemula tersebut, kita tak kenakan licensing fee pada syarikat tersebut, kita akan kenakan licensing fee pada syarikat startup ni sahaja. Sebab kita galakkan industri yang nak bekerjasama tu untuk sama-sama pegang equity dalam syarikat tu. Dan tak ada nilai minimum untuk pegangan saham dalam syarikat tersebut oleh
warga UKM, tapi mesti kena ada warga UKM dalam syarikat tersebut untuk berdaftar dalam untuk berdaftar sebagai syarikat pemula UKM ni. Jadi kalau ada investor masuk dalam syarikat tersebut, industri luar yang masuk bekerjasama untuk tubuhkan syarikat startup tu, kita alu-alukan dan dia akan jadi added value kepada proses kelulusan. Sebab kuota bagi syarikat pemula untuk tahun ini adalah sebanyak 5 buah saja. So kita akan nilai komponen-komponen tersebutlah untuk kita bagi kelulusan. Assalamualaikum, Cik Syazwan. Boleh saya tanya tak? Ni saya Azlan dari IMAN. Baik, Prof. Boleh Prof. Tak ada masalah. Okey, yang akhir sekali Cik Syazwan mention tadi tu, iaitu syarikat kalau dah sedia ada mesti berumur kurang pada 3 tahun. Saya nak tahu justifikasi untuk itu boleh tak? Pasal reasoning dia kalau dari segi permohonan kewangan, bank dan sebagainya bila kita nak jalan nanti kan, adalah lebih baik kalau kita ada audited record lebih pada 3 ke 5 tahun. Jadi kalau syarikat ni awal sangat, mungkin agak susah lah kalau kita memang ada syarikat yang dah berjalan lancar dengan baik, yang memang boleh dijadikan platform. Mungkin kita lebih baik pakai yang syarikat tersebut. Boleh ulas tak Cik Syazwan? Terima kasih. Okey, kita melihat balik kepada konteks kerjasama yang kita akan bagi kepada syarikat tersebut dan juga insentif yang kita bagi. Memang kita punya sasaran adalah untuk syarikat yang awal 3 tahun. Sebab istilah startup ni pun memang kita rujuk balik kepada SME Bank untuk company yang berusia awal 3 tahun. Tapi mana-mana penyelidik yang dah ada syarikat yang nak bekerjasama dan nak mendaftar sebagai ekosistem dalam ekosistem startup ni, dan juga penyelidik kita bagi kebenaran untuk memegang equity dalam syarikat tersebut melalui program ini, dia boleh berdaftar sebagai syarikat spin-off terus. Sebab kalau ikut timeline yang asal, company startup ni kita akan incubate, kita akan matangkan dia sampai akhirnya dia menjadi sebuah spin-off. Tapi kalau company tersebut memang dah betul-betul matang, maksudnya memang nak jadi takers kepada teknologi UKM, dalam masa sama nak berada dalam ekosistem startup dan juga spin-off UKM ini, kita akan daftarkan di bawah komponen lain. Tapi permohonan boleh dilakukan dalam sistem yang sama. Dan kita akan nilai terlebih dahulu, Prof. Maksudnya layak tidak masuk sebagai syarikat startup ataupun berada dalam kategori spin-off terus. Tapi pendaftaran masih lagi pendaftaran dalam sistem yang sama. Kalau company tersebut memang kita tengok matang daripada segi keuangan, and then pembentangan business plan yang sangat jelas dan nyata berserta dengan historical revenue dan sebagainya, mungkin dia tak layak berada dalam syarikat startup, dia akan berada dalam spin-off. Untuk syarikat-syarikat spin-off ni dia tak ada kota. So boleh daftar terus dan dia tak ada had untuk pendaftaran syarikat spin-off. Sebab fasiliti kita sedia ada sekarang ni memang limit kepada 5 buah syarikat startup saja. So cadangan saya untuk perkara yang ditanya oleh Prof tadi, dia boleh berdaftar terus sebagai syarikat spin-off, bukan syarikat startup. Okey, terima kasih Cik Syazwan. Sesama. Syazwan, Prof Suzana, FSK Waalaikumsalam. Dah dengar ke? Boleh dengar. Loud and clear, Prof. Okay, saya ada 2 soalan. Pertama, tahniahlah kepada PIK di atas inisiatif ni. Saya rasa nampak baiklah sebab 2 things sebab satu, dia akan menghalalkan kot legal business pensyarah for example, ataupun staff ataupun student kan. Dan kedua, mempercepatkan proses pengkomersialan. Cuma saya nak tanya tadi yang Syazwan ada mention dari segi cash flow kan. Cash flow tu nampak masa permohonan macam perlu ada, tapi later on you mention tak perlu ada. So cash flow tu it's from the pensyarah ataupun staff atau student, or it can be also from the company that wanted to join us for this startup. Itu satu. Number 2, selepas berdaftar dengan this pemula dan dapat kelulusan daripada PIK, adakah company tersebut juga akan mendaftar kepada SSM ataupun registration of the company di kementerian dan sebagainya? Dululah setakat ni, Syazwan. Okey, baik Prof. Saya jawab yang pertama tersebut yang berkaitan dengan ujuran keuangan. Ujuran keuangan adalah wajib. Cuma ada setengah proposal dilakukan di mana ujuran keuangan itu dimasukkan dalam business plan. Kalau diasingkan, dia kena dilampirkan dalam lampiran berbeza. Tapi ujuran keuangan adalah wajib.
Dia adalah antara 4 komponen wajib yang kita akan nilai. So untuk keuangan ini, untuk syarikat yang belum pernah, maksudnya pertama kali nak diwujudkan, dia perlu ada financial projections ataupun ujuran keuangan berdasarkan prestasi pengeluaran yang munasabah dan juga kapasiti jualan yang munasabah berdasarkan keupayaan syarikat yang sedia ada. Dan kita akan tengok juga daripada segi pasukan syarikat ini, logik ataupun tidak ujuran keuangan yang dilakukan. Tapi bagi syarikat yang dah diwujudkan sebelum ni memang dah ada, kemudian dia nak berdaftar dalam ekosistem kita, dia boleh kongsikan ujuran keuangan berdasarkan pendapatan lampau ataupun historical revenue yang telah dilakukan. Ujuran keuangan itu adalah wajib sama ada diri sekali kan dalam pelan perniagaan ataupun diasingkan. Tapi kalau dah ada dalam pelan perniagaan tersebut ujuran keuangan, tak perlu lampirkan lagi ujuran keuangan. Kalau tak ada baru lampirkan. So itu berkaitan dengan ujuran keuangan lah, financial projections dan juga cash flow yang ditanya oleh Prof sebelum ni. Yang kedua berkaitan dengan pendaftaran syarikat. So ada dua kaedah pendaftaran syarikat di mana penyelidik dah ada syarikat sebelum ni. Kemudian penyelidik memohon untuk penubuhan syarikat pemula ni bila dah ada dah diluluskan dan syarikat tersebut boleh didaftarkan dalam ekosistem ni. Kalau belum ada, kita bagi tempoh 3 bulan untuk syarikat tersebut ditubuhkan. Ditubuhkan daripada segi SSM dan sebagainya lah untuk betul-betul syarikat yang baru. Di mana ada juga insentif yang kita akan bantu daripada segi penubuhan syarikat ni bagi penyelidik ataupun pemohon yang belum ada syarikat lagi. Mana yang dah ada boleh daftarkan terus lepas mendapat kelulusan. Syazwan, saya nak tanya jika sebuah PTJ lah for example kan, ada perkhidmatan yang boleh dikomersialkan, adakah boleh dimohon tak syarikat pemula? It's a PTJ itself, bukan individu yang melakukan penyelidikan tetapi PTJ yang melakukan perkhidmatan tertentu. Dan kita dapati mungkin setakat ni perkhidmatan kita di PTJ tersebut orang kata ada kekangan lah sebab sistem keuangan masih dengan berdahari dan sebagainya kan. So kalau PTJ tersebut dia benar akan membuat dia punya pendaftaran SSM dan juga dengan syarikat pemula, dia mungkin akan meningkatkan lagi usaha penjanaan PTJ tersebut. Baik, untuk PTJ terlibat dalam penubuhan syarikat pemula, sebenarnya PTJ ni bukanlah sebuah dia adalah sebuah jabatan dalam sebuah organisasi yang besar. Jika keterlibatan PTJ itu secara amnya adalah keterlibatan universiti. Jadi untuk ekosistem program pemula ini, kita bukan memberi kebenaran untuk PTJ menyubuhkan startup untuk tujuan perkomersialan. So dia tak terlibat dalam konteks syarikat pemula ni. Dan kita tidak benarkan melalui syarikat pemula ni lah. Sebab PTJ, kalau PTJ nak tubuhkan startup, literally UKM sendiri nak kena tubuhkan startup. Jika UKM nak tubuhkan lagi sebuah syarikat, dia perlu mendapatkan kelulusan di peringkat MOF dan juga KPT. Dia berbeza dengan penyelidik sendiri yang nak tubuhkan syarikat dan kebenaran untuk penyelidik memegang equity. Jadi untuk PTJ, pengkomersialan di peringkat PTJ, memang kita tidak benarkan penubuhan syarikat startup ni lah. Sebab 3 kriteria utama pengkomersialan tersebut mesti berasaskan harta intelek, berasaskan penyelidikan dan juga kepakaran penyelidik itu sendiri. Bukan menerusi PTJ. Baik, harap saya menjawab soalan. Ya, saya. Cik Azad, Irfan dari Wakil Prof Aziz. Ya, Cik Irfan. Nak tanya kalau yang tadi yang Cik Azad cakap pasal insentif kewangan dari pusat inovasi tu, boleh saya tahu dari aspek apa yang pusat inovasi boleh support company startup ni? Baik, kita akan bantu daripada urus takbir syarikat. Kemudian kita akan tengok dulu apa bantuan yang diperlukan oleh syarikat. So, insentif yang diberikan kita tak perincikan sebab kita akan buat berdasarkan apa keperluan syarikat tersebut. So, bila once kita dah bagi kelulusan untuk perubahan syarikat startup, kan ada lagi follow up meeting oleh jawatankuasa, urus dia syarikat pemula ini untuk kita faham dengan lebih lanjut berkaitan dengan operasi perniagaan syarikat startup ni, syarikat pemula ni, dan untuk kita faham apa bantuan yang boleh kita bantu
on that particular company. Dan penyelidik yang terlibat dalam syarikat pemula ni juga boleh mengemukakan apa bentuk bantuan yang diperlukan. So daripada situ kita akan tengok macam mana untuk kita buat arrangement daripada segi bantuan. Tapi contoh-contoh bantuan yang kita akan bagi daripada segi urus takbir syarikat, company secretary untuk first 1 or 2 years. Kemudian juga kita akan tengok daripada segi marketing and promotion jika diperlukan, kita akan bagi insentif daripada segi itu. Cuma kita tak akan bagi insentif secara tunai kepada syarikat lah. Syazwan, jika dari segi orang kata prasarana lah, lokasi ke, office ke, ada possibility ke untuk support dari segi tu? Baik, untuk prasarana, untuk syarikat startup sahaja, tapi kotanya terhad. Kerana keterbatasan ruang di Universiti Kebangsaan Malaysia secara umumnya, kita cuma menyediakan 5 ruang sahaja. So untuk syarikat startup, kotanya ada 5. Sebab memang package untuk syarikat startup ni kita akan sediakan ruang sekali dengan kita bagi insentif. Tapi untuk syarikat yang dah matang daripada segi pengkomersialan, perniagaan dan sebagainya, nak masuk dalam ekosistem syarikat pemula UKM ini, dia akan didaftarkan dalam kategori syarikat terbitan ataupun spin-off. Untuk syarikat terbitan spin-off ni, proses pendaftaran dia masih menggunakan sistem yang sama, cuma di peringkat urus setia dan jawatankuasa, kita akan lihat syarikat ini layak untuk didaftarkan sebagai syarikat startup ataupun berada dalam kategori spin-off ataupun syarikat terbitan. Jadi saya harap saya menjawab soalan Prof sebentar tadi. Ada apa-apa soalan lagi berkaitan dengan syarikat pemula dan juga startup? So boleh terus visit lah kita punya Selamat website. pagi, Encik Syazwan. Selamat pagi Prof. Okey, hai. Saya ada satu soalan dari segi liability. Boleh Encik Syazwan terangkan apakah liability kepada syarikat pemula ni? Baik, untuk liability syarikat pemula ni secara umumnya dia adalah corporate liability lah, standard corporate liability di mana liability yang diberi kepada pemegang-pemegang saham syarikat, dan kita benarkan penyelidik untuk pegang saham dan penyelidik kita akan make sure, kita akan pastikan dia akan fully aware daripada segi liability yang akan ditanggung dalam penyertaan dalam syarikat tersebut. Daripada segi prestasi syarikat kita akan pantau dan kita ada sistem untuk pemantauan prestasi syarikat untuk kita meringankan liability syarikat startup ini kepada penyelidik. Tapi secara umumnya liability akan ditanggung oleh penyelidik yang nak menubuhkan syarikat startup ni. Dan secara umumnya dia adalah liability, corporate liability, standard corporate liability lah. Sebab itulah kita meletakkan syarat wajib untuk penubuhan syarikat startup mesti syarikat sendirian berhad. Itu pun sebahagian daripada mitigation ataupun kaedah meringankan liability yang akan ditanggung oleh penyelidik yang nak terlibat dalam syarikat startup ni. So kalau kita bercakap dalam berkaitan dengan bisnes, semestinya akan ada liability, semestinya akan ada risiko. Kita akan bantu daripada segi pengurusan risiko dan juga untuk meminimumkan in case risiko tersebut berlaku. Tapi liability masih berada dalam tanggungan penyelidik lah ataupun pemohon. Thank you Syazwan. Bagaimana dengan isu legal kalau ada kerana syarikat pemula ni baru lagi mungkin tak ada legal advisor, adakah urus setia akan juga membantu dari segi itu? Ada Prof, kita ada legal advisor kita di Pusat Inovasi yang akan bantu daripada segi perundangan, dan juga kita akan dapatkan bantuan dan kerjasama jugalah daripada corporate legal di luar untuk kita pastikan kita dapat minimumkan legal implication ataupun corporate implication kepada penyelidik yang menubuhkan syarikat pemula ni. Dan dalam kita punya support pun kita memang sharekan, kita akan train penyelidik-penyelidik yang nak menubuhkan syarikat ni berkaitan dengan corporate governance. Itu yang paling penting untuk kita control dan mitigate any corporate issues berkaitan dengan penubuhan syarikat startup ni. Okay, finally, my question is saya diberitahu syarikat pemula perlu mungkin
untuk berada dalam ekosistem ni, syarikat pemula perlu membayar balik lah, atau membayar balik, atau what do you call, I'm not sure what is the term, tapi 10,000 kepada UKM setiap tahun. Boleh Syazwan terangkan perkara ni? Betul, memang kita ada dalam garis panduan tersebut lah. So secara umumnya untuk universiti memberi kebenaran kepada penyelidik untuk terlibat dalam syarikat pemula ini, jumlah perlesenan perlu dibayar kepada UKM RM10,000 setiap tahun dalam tempoh 3 tahun pertama. Kemudian kita akan kira daripada segi royalty pula, sebab pegangan universiti kepada syarikat-syarikat startup ini adalah berdasarkan perlesenan. Dan bayaran RM10,000 ini juga penting untuk kita punya exit strategies once kita melihat syarikat-syarikat startup ini bermasalah. Sebab secara purata je kalau kita letak RM10,000 sebulan, maksudnya company perlu standby sekurang-kurangnya bawah daripada RM1,000 setiap bulan. So kalau company cannot making that particular revenue dalam tempoh sebulan untuk bayar RM10,000 royalty, maksudnya company memang ada masalah untuk beroperasi dan kita akan bergerak kepada fasa exit policy. So kita tak nak company yang ditubuhkan ini satu masa nanti akan menjadi beban kepada penyelidik dan mengganggu prestasi penyelidik tersebut. Itu justifikasi kita lah. Dalam masa yang sama, universiti melihat program startup dan pemula ini sebahagian daripada komponen penjanaan kepada universiti dan juga pencapaian bagi MyRA untuk prestasi MyRA dan sebagainya. Jadi kita nak pastikan kita memberi kebenaran kepada penyelidik untuk terlibat dalam perniagaan. Kita legalize penyelidik untuk terlibat dalam perniagaan. Dalam masa yang sama, penyelidik perlu menyumbang semula kepada universiti. So itu dia punya prinsip secara amnya lah. Dalam garis panduan akan terangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan justifikasi tersebut. Pembayaran perlesenan adalah berdasarkan harta intelek. Kalau ia tidak melibatkan harta intelek, contohnya tadi kata kepakaran penyelidik atau perkhidmatan tu dari segi penyelidikan. So adakah model ini iaitu berdasarkan perlesenan juga diimplement? Okey, kita akan re-evaluate terlebih dahulu berkaitan dengan business plan tersebut. Adakah dia berada dalam kategori apa yang sesuai lah. Sebab kita boleh buat perlesenan daripada segi know-how ataupun daripada segi copyright dan juga patent dan sebagainya lah. Kita tak ada restriction daripada segi itu. Cuma kita akan re-evaluate jika ia melibatkan elemen perundingan, consultation, memang kita tak benarkan. Consultation hanya hak mutlak bagi UKM pakar runding. So kita tak benarkan penyelidik untuk tubuhkan sebuah startup untuk buat perundingan ataupun consultation, kita tidak benarkan. Jadi kita akan re-evaluate berdasarkan pelan perniagaan yang disertakan dan juga kita akan tengok balik daripada segi nature of business tersebut lah, apa yang nak diusulkan oleh pemohon dan tengok kesesuaian dia. Tapi dasarnya mesti kena ada harta intelek. Kalau tak ada, dia bisa ada komponen know-how. Tapi jika ianya berkaitan dengan consultation, kita tidak benarkan. Tapi kalau ada produk, memang ada visible produk dan sebagainya, kita akan advise untuk this particular researchers ataupun pemohon untuk daftar sebagai IP sebab dia akan dapat 2-in-1 lah. Daripada segi pertama adalah KPI untuk pengkomersialan, KPI penubuhan startup, dalam masa yang sama ada juga KPI harta intelek. So kita akan assist on that particular part. Baik, terima kasih. Sama-sama Prof. Assalamualaikum Syazwan. Waalaikumsalam. Saya Aizat dari MySys dan Krim. Boleh saya tahu dari segi SPPU, adakah kita akan dinilai juga apabila telah membentuk sebuah syarikat ini? Adakah akan ditarik dalam sistem SPPU untuk penilaian? Okey, untuk SPPU saya minta maaf, is beyond my recommendation, yang boleh saya jawab lah berkaitan dengan SPPU. Cuma untuk SPPU yang kita boleh jamin adalah daripada segi pengkomersialan dan juga harta intelek. Sebab tu kita akan pastikan dalam ekosistem ni dua-dua elemen ni akan ada. So benda tu akan dinilai dalam SPPU lah daripada segi pengkomersialan dan harta intelek. Tapi perubahan startup, saya belum pasti di peringkat pengurusan universiti adakah ianya dikira sebahagian daripada komponen SPPU. Tapi dan untuk MyRA, dua perkara ni memang dikira lah. Pengkomersialan yang pertama, yang kedua adalah
harta intelek. IP atau intelek. IP. Boleh saya tahu sekiranya apakah implikasi kepada penyelidik sekiranya mereka membuat syarikat luar yang tidak berdaftar dengan pemula UKM? Okey, implikasinya jelas. Lepas kita buat taklimat ni dan kita buat pewawaran seluruh Universiti Kebangsaan Malaysia berkaitan dengan pendaftaran dalam ekosistem ini, jika tidak berdaftar buat syarikat luar tidak dimaklumkan kami tapi PUU dapat identify this particular researcher terlibat dalam syarikat tersebut, dia adalah pelanggaran jelas Akta 605. Sebab itulah program ini diwujudkan dan sebab itulah garis panduan ini diwujudkan untuk legalize pemilikan syarikat dalam kalangan warga UKM. Tapi kalau tak berdaftar selepas program ini dilaksanakan, dengan jelas ianya adalah pelanggaran Akta 605 lah. Di mana untuk memiliki syarikat perlu mendapat kelulusan ketua jabatan dalam organisasi tersebut. Baik. Seterusnya bagaimana adakah staf PNP boleh menjadi ahli di dalam syarikat tersebut? Dia tidak sekali Prof, terputus tadi. Adakah pegawai PNP boleh menjadi ahli di dalam syarikat? Of course dia tak boleh jadi ketua kan seperti mana garis panduan, tetapi adakah dia boleh menjadi ahli? Boleh, tak ada masalah. Kita tak ada halangan untuk mereka jadi ahli lah. Tapi kena justify daripada segi kredibiliti ahli pasukan tersebut. Sebab benda tu dinilai sebagai daripada komponen pemarkahan lah. Okey, baik. Seterusnya bagaimana penilaian dilakukan? Adakah pihak inovasi ada rubrik tertentu yang akan digunakan sewaktu penilaian ataupun ianya akan mengikut seperti mana borang permohonan ataupun sistem yang diguna pakai? Ada rubrik ke macam mana ke? Ada. Kita ada bangunkan rubrik bagi penilaian. Kemudian permohonan akan dinilai oleh panel penilai terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam jawatan kuasa untuk memperaku. So penilaian akan panel penilai akan menyokong ataupun tidak menyokong permohonan. Dan proses penilaian akan ada dua kriteria sebelum penilaian secara taktikal kita nilai business itu sendiri, kita akan nilai daripada segi teknikal terlebih dahulu, iaitu syarat-syarat asas ataupun syarat-syarat wajib bagi kebenaran penubuhan syarikat. So kita akan nilai. Yang itu kita tak ada rubrik, kita akan refer balik kepada garis panduan. So lepas daripada urus dia menilai that komponen, pematuhan kepada syarat-syarat wajib, baru kita bawa kepada panel penilai. So panel penilai akan menilai daripada segi proposal yang diisi secara digital dan juga business plan dan juga CV ahli pasukan yang dilampirkan dalam sistem tersebut. Dan rubrik penilaian kita dah sediakan, ada rubrik dia untuk panel penilai menilai berdasarkan rubrik tersebut. Okey, baik. Boleh saya tahu soalan paling akhir, sekiranya pelajar menjadi pemula syarikat ini, adakah pelajar ini setelah bergraduat akan masih menjadi ketua syarikat tersebut? Dipanggil CEO ke apa nanti? Lebih lah, boleh jadi CEO, boleh jadi managing director. Kalau dia pegang share dalam masa yang sama dia ketua kepada syarikat tersebut, dia akan jadi managing director lah. Boleh dia akan kekal sebagai ketua syarikat tersebut lah. Cuma dalam tempoh pendaftaran tersebut dia masih lagi pelajar UKM. Okey, baik. Jadi setelah sekiranya kalau pelajar tu bergraduat dan kemudian dia bekerja secara penuh masa, okey, dia tak ada masalah lah dengan CEO. Tapi kalau dia bekerja dengan universiti yang berbeza daripada UKM, adakah pihak inovasi ada cara tertentu untuk menentukan siapa yang layak tu? Dari segi CEO lah, dari segi pengurusan syarikat. Kita tak control in that particular part. As long as syarikat startup ni contributing kepada UKM daripada segi bayaran tahunan, royalty dan sebagainya, tak ada halangan pun untuk mereka bekerja di luar UKM selepas tempoh mereka jadi pelajar UKM tersebut. Tak ada masalah as long as they are contributing to UKM. That is the essence lah. Okey, baik. Itu saja. Terima kasih banyak Syazwan dan pihak inovasi Tanya. Terima kasih Prof. Salam sejahtera Syazwan. Saya sekali lagi ingin tanya. Tadi katanya boleh syarikat luar kan untuk menjadi shareholder ataupun investor of this startup. So bila mereka jadi investor ataupun startup, adakah IP tu mereka boleh guna untuk syarikat induk mereka?
Itu kita kena rujuk balik kepada term and condition untuk pelesenan kepada syarikat startup tersebut. So benda tu masih lagi dalam rundingan lah, boleh sama ada this particular startup kita akan provide sub licensing ataupun kita akan bagi straight away licensing kepada syarikat startup tersebut. So kebenaran tersebut bergantung kepada rundingan dan juga perbincangan once kebenaran telah diterima oleh penyelidik untuk menubuhkan syarikat startup. So dia quite vibrant lah on that particular part, Prof. Tapi kita boleh work on that path kalau syarikat nak bergerak dalam strategi yang seperti itu. Okay, maksudnya kita apply dulu untuk menubuhkan startup ni. After that, yang selebihnya kita boleh negotiate lah dengan syarikat yang akan investor tu. Betul. Okay, terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tamatkan sesi perbincangan pada pagi ini? Dalam masa terdekat ni pihak kami akan kongsikan link kepada pendaftaran dan semua dokumen-dokumen laporan yang diperlukan beserta dengan garis panduan untuk rujukan pemohon-pemohon UKM yang nak terlibat dalam syarikat pemula ni. Jadi boleh rujuk terus, tapi jika ada apa-apa isu yang berkaitan boleh terus tanya kepada pegawai-pegawai kami di Pusat Inovasi lah, kita akan bantu. So mungkin hari ini tak cukup dalam tempoh 2 jam ni untuk kita terangkan secara tuntas berkaitan dengan penubuhan di syarikat pemula ni. Kita boleh ada sesi yang berasingan lah. Dan dalam masa yang sama kami sedang usahakan latihan dan juga training berkaitan dengan penyediaan pelan perniagaan. So mana-mana penyelidik yang nak berdaftar tapi tak tahu macam mana nak develop the business plan, kita akan train terlebih dahulu sebelum kita bawa sebelum mereka mengisi kepada sistem ni. Dan proses penilaian dan kelulusan akan ambil tidak lebih daripada 3 bulan untuk fasa batch pertama ini. Dan kita akan buka permohonan sepanjang tahun. Jadi tak ada, apa orang cakap, tak ada time sensitif lah. Kita tak buka pada tempoh-tempoh tertentu, kita buka sepanjang tahun untuk penyelidik isi dalam sistem ini. Dan kita akan buat penilaian berdasarkan tu. Mana penyelidik yang belum bersedia tapi ada business idea, kita akan bagi latihan lah. Dan kita akan maklumkan daripada masa ke semasa berkaitan dengan program pemula ni. Syazwan, minta maaf, maksudnya dia buka sepanjang tahun, yang 5 tu macam mana? 5 setahun tu? Yang itu first come first serve, Prof. Okay. Faham. Terima kasih. Baik, ada apa-apa soalan daripada Prof, Doktor, Prof Datuk Doktor yang hadir pada sesi pagi ni? Boleh kita boleh bertanya terus. Kalau tak nak tanya secara voice over, boleh secara Syazwan, boleh dengar suara saya? Ya, saya. Okay, nak tanya mengenai yang permulaan pemula. Katakan kita buat startup company syarikat yang baru. Itu masih tertakluk dengan 10,000 sebulan ke? 10,000 setahun ke dia punya kira macam royalty pada UKM? Ya betul, dia towards the end of financial year lah. Maksudnya lepas so maksudnya walaupun baru lah. Okay, faham. Okay, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Kalau tak nak tanya secara voice over, boleh tanya secara dalam kita punya chat room. Saya akan jawab terus daripada chat room tersebut lah. Waalaikumsalam. So nak tanya berkenaan dengan apa ni pembayaran royalty. Maksudnya untuk tahun pertama tidak ada apa-apa orang kata grace period diberikan Tiada Prof, memang tak ada grace period. Kita anggap ini sebahagian daripada modal startup capital yang perlu disediakan oleh penyelidik yang bersedia untuk terlibat dalam syarikat startup ni lah. Kita bagi tempoh grace period tu dengan meletakkan fixed value in terms of royalty yang nak bayar kepada UKM RM10,000 untuk first 3 years. Lepas tu baru kita kira daripada segi royalty percentage.
Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Waalaikumsalam. Silakan. Okey, apa ni nak tanya tadi ada kaitan sebab okey macam tim saya di UKM ni, saya daripada Fakulti Kejuruteraan ni, daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanik. Jadi kami ada produk, tapi produk itu bukanlah untuk dijual secara meluas, tetapi produk itu lebih kepada untuk kita provide servis kepada industri sama ada oil and gas, power dan sebagainya lah. Jadi saya dengar tadi bila nature macam ni terus associate dengan UKM Pakar Runding, perlu tak kita tubuh anak syarikat seperti pemula tadi, kemudian kerjasama dengan UKM Pakar Runding ataupun terus dengan Pakar Runding macam tu. Macam mana Tuan Sazwan? Terima kasih. Okey, dia melihat semula kepada konteks perniagaan tersebut. Adakah perniagaan ini scalable and sustainable? Itu yang paling penting. Adakah perniagaan ini lestari dan boleh diskalakan? Itu syarat pertama. Yang kedua, kita kena tengok juga this particular project ataupun produk, elemen perundingan itu to what extent. Dan syarikat ni boleh sustain tak on its own based on klien ataupun existing klien ataupun customer semasa dan juga untuk masa akan datang. Jadi jika kita tengok bila dah diisi dan dibentangkan pelan perniagaan dan kita tengok dekat situ perniagaan ini, startup yang nak ditubuhkan ini tidak memenuhi dua syarat tersebut, maksudnya dia tak sustain, dalam masa yang sama dia tak ada capacity untuk scale up, it's a non-scalable business dan dia akan jadi salah satu faktor untuk tidak diluluskan permohonan. Mungkin kena teruskan dengan UKM Pakar Runding. Tapi jika ianya adalah sustainable and scalable business, kita akan bagi kelulusan lah. Tapi dia punya core dia mesti berteraskan pendidikan universiti. Cik Zazwan, soalan. Ya, saya. Based on soalan tadi, adakah dibenarkan untuk startup company ini mengkomersialkan acquired technology ataupun acquired solution lah, bukannya homegrown ataupun home research, tetapi mempunyai full license ataupun IP or right to commercialize? Oh tidak, kita bagi penumpuan kepada produk yang dibangunkan dalam pendidikan dalam universiti sahaja. Sebab penumbuhan startup ni secara dasarnya adalah untuk menokong keupayaan penjanaan universiti daripada segi aspek penilaian MAIRA secara umumnya. So kita memang nak mesti berteraskan pendidikan universiti yang membezakan antara startup universiti dan juga startup yang lain lah. Jadi dia mesti based on UKM. Tapi jika acquired teknologi itu perlukan improvement di pendidikan, penambahbaikan dan sebagainya dan dia berlaku dalam kampus kita, dalam fasiliti premis kita dan boleh dipertimbangkan untuk penubuhan syarikat startup tersebut. Tapi kalau memang kita buka kedai domi contohnya ataupun kita ambil license untuk kita distribute certain barang daripada universiti lain dan kita tumbuhkan startup tu dalam ekosistem kita tidak benarkan. So mesti ada element of intervention in terms of product development di peringkat universiti sendiri, dalam di peringkat UKM sendiri untuk kita benarkan tumbuhan syarikat startup tersebut. Okay, baik, terima kasih. So saya buka kepada soalan yang terakhir sebelum saya serahkan semula kepada Puan Pengurusi Majlis. Jadi ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita tutup sesi pagi ini? Dan Pusat Inovasi sentiasa terbuka lah untuk sebarang pertanyaan, boleh tanya terus berkaitan dengan syarikat pemula ni. Dan urus dia yang bertanggungjawab daripada segi pendaftaran dan juga urus takbir berkaitan dengan latihan adalah Cik Firdaus Sahad. Boleh berhubung dengan beliau secara terus ataupun dengan kami mana-mana officers di Pusat Inovasi lah. Jadi ada apa-apa soalan? Buat masa sekarang ni soalan terakhir lah sebelum kita tutup sesi pada pagi ini. Ini daripada Prof Dr. Datuk yang berminat nak bertanyakan soalan, boleh terus bertanyakan soalan. Syazwan, mungkin tak akhir dia saya menyokonglah yang tadi Aizat yang mengatakan tentang SPP.
Sebab dalam SPPU tu kita ada E 30%, R 60, 10 kan. Sebab kita tahulah untuk startup, walaupun nama startup tapi komitmen sangat tinggi lah di pihak pensyarah ataupun staf yang terlibat. So kita mohon sangatlah kalau bagi tim yang diluluskan untuk startup ni dikira lah komponen penjara dalam SPP tersebut, to be fair. So dia mungkin can be part of the R ataupun dia boleh reducekan sedikit dengan kita takluk di atas kelulusan ketua jabatan Polisi Pusat ataupun dekan masing-masing lah. Baik Prof, saya take note on that. Saya yakin dalam attendance hari ni ada saya punya timbalan pengarah dan juga pengarah minta diusulkanlah perkara ni di peringkat pengurusan universiti. Jadi saya rasa itu soalan terakhir pada hari ini. Jadi jika ada apa-apa pertanyaan boleh terus berhubung dengan pihak kami. Kami akan bantu. Garis panduan pun kita akan upload dalam sistem untuk dijadikan sebagai rujukan dan penyelidik boleh terus berdaftarlah dalam sistem yang kita telah wujudkan untuk syarikat pemula ni. Kemudian ada apa-apa soalan boleh terus against tanya kami dan saya serahkan semula sesi pada pagi ini kepada kita punya puan pengurusi majlis kita. Terima kasih banyak kepada seluruh warga UKM yang menghadiri sesi taklimat pemula at UKM pagi ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Perkongsian yang amat menarik dan boleh dijadikan panduan buat semua dalam usaha UKM untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman berkenaan program pemula at UKM ini. Sekian dari saya, Najwa Muhammad Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.